Islam anaknya. Kerana semua anak adalah fitrah. Fitrah bersih. Asal manusia adalah fitrah bersih Islam. Dan sebab itu ikut ibu dia Islam ataupun ayah dia Islam. Ini pendekatan Islam. Cuma hari ini peraturan Islam ini tak diamal. Ini masalah yang kita hadapi lah. Anak luar nikah. Anak luar nikah ni anak tak berdosa. Yang berdosanya ialah lelaki dan perempuan itu. Itu kita tak boleh salahkan anak luar nikah ni. Tak boleh salahkan. Sebab itu kita perlu didik. Jadi anak yang baik, anak yang soleh. Kalau anak yang baik, anak yang soleh, tetap kita dapat pahala. Ibu bapa dia yang ayah ibu yang tak menikah tu, kalau dia tak taubat, berdosa lah. Tapi anak tu tak ada kena mengena dengan ibu bapa yang buat dosa ini. Ini pendekatan Islam. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih atas penjelasan. Moga-moga menjawab dan kita buka lagi dialog dan soalan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tan Sri Tuan Guru. Saya Usman, mahasiswa dari USIM dan influencer TikTok. Saya ada satu soalan kepada Tuan Guru. Semalam Majlis Ulama UMNO telah mengeluarkan kenyataan rasmi yang pertama yang menerangkan tentang 4 peranan Majlis Ulama UMNO. Jadi soalan saya kepada Tuan Guru, apa pandangan Tuan Guru berkenaan penubuhan Majlis Ulama UMNO, dan apakah penubuhan Majlis Ulama UMNO ini akan mempercepatkan usaha ke arah penyatuan ummah? Apa pandangan Tuan Guru? Terima kasih. Gabung soalan lagi, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ibu Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi soalan saya, musuh menggunakan teknik untuk menggunakan media untuk memecah belahkan umat Islam, dan soalan saya adalah, adakah kita sebagai pejuang Islam ini boleh menggunakan media ini untuk memecah belahkan musuh? Dan soalan saya yang kedua adalah, adakah ada batasan untuk pihak media, khususnya bahagian perang saraf dan sebagainya, adakah ada batasan untuk kita menyerang musuh? Sebab kita tahulah media ni selain daripada menerangkan, kita juga ada juga konsep menyerang. Wallahu a'lam. Satu lagi, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahimi Abdul Rahman, sarjana sains sosial. Saya Psikologi Kaunseling, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ada satu soalan untuk ayah cik. Soalan ni mungkin agak panjang sedikit dan saya akan cuba relatekan dengan konteks media global semasa, yang mana seperti mana yang kita ketahui, negara kita sudah mencapai 32 tahun sebagai negara yang berpendapatan sederhana tinggi. Sedangkan kalau kita tengok negara-negara lain seperti Korea Selatan, dalam masa 7 tahun mereka sudah mencapai sebagai negara yang berpendapatan tinggi. Negara kita masih lagi dikekang dengan konsep gaji rendah tetapi tidak sesuai dengan produktiviti yang diberikan oleh pekerja-pekerja. Jadi pada pandangan cik, macam mana kita nak sebarkan lagi, nak perluaskan lagi, untuk kita kukuhkan lagi, kita cuba datangkan perspektif untuk kita setarakan produktiviti yang diberikan oleh pekerja-pekerja kita di negara kita ni patutnya mendapat gaji yang setara juga.
Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum. Yang pertama tentang ulama UMNO isu, yang kedua tentang guideline kepada penyerangan khususnya dalam media sosial, dan yang ketiga tentang negara berpendapatan tinggi. Silakan. Yang pertama, Majlis Ulama UMNO baru saya ditubuh. Baru dia tunjuk rangka dia, apa dia buat kita tak tahu. Dalam UMNO ni ada kau qadim, kau jadid. Kita tengoklah ulama ni ikut kau qadim ke kau jadid. Kita tengok dulu, tunggu dan lihat. Tak boleh komen sekarang. Dia belum buat apa-apa lagi. Kita tengok. Yang kita adalah kumpulan Islam yang terbuka. Kalau Nabi, terbukanya Nabi ni terima semua orang. Orang Badui yang kasar, tak berakhlak, masuk dalam masjid dengan unta-unta, masuk dalam masjid dengan unta, bukan tamak di luar masjid dan sekaligus Nabi tak tolak. Badui yang kencing dalam masjid, Nabi tak tolak. Tengok, lepas tu ajar dia, tunjuk dia. Jadi UMNO ni tak sabar tangga kecil dalam masjid ni. Tak sabar itu. Lepas tu kita tanganilah. Kita anggap mereka ni adalah saudara kita, sahabat kita yang perlu kita perbetulkan. Kita tak putus. Kerana kerja kita yang pertama, selamatkan kaum kita sendiri. Bangsa kita sendiri yang sudah Islam tapi tenggelam dalam kejahilan, tenggelam dalam tidak kepahaman. Ada ulama tapi tidak berilmu dalam politik, tak berilmu dalam kemasyarakatan. Ini yang kita hadapi. Dengan sebab itulah kita mengalami sistem pendidikan yang dikepung oleh penjajah, pendidikan agama yang terbatas, pendidikan duniawi yang liberal. Ini berlaku. Agama yang terbatas ni mengaji mazhab Syafi'i, mengaji Asy'ariyah Maturidiyah, tak mengaji sejarah, tak tahu perkembangan-perkembangan semasa. Ini banyak ulama-ulama kita yang belajar. Dengan sebab itulah ketika negara kita dilanda oleh penjajah, duduk berbalah masalah khilafiyah, masalah-masalah yang tak penting, dua masalah-masalah itu. Jadi kita kena sedar, sepatutnya ulama-ulama ni bincang masalah utama yang dihadapi oleh umat. Quran sudah menunjukkan garis panduan. Kalau berselengkah, fardu ilallahi war rasul. Balik pada Quran dan hadis. Tak ke UMNO, tak ke PAS, ke siapa, buka Quran dan hadis. Kita pernah ajak ulama-ulama UMNO bermuzakarah, buka Quran dan hadis. Tapi dulu kita ajak muzakarah, dia tak mahu. Yang sekarang ni kita tak tahulah dia nak datang muzakarah, kita bersedia. Buka Quran, buka hadis Nabi, buka rujukan yang asal kita, dia menyatukan ummah. Ini sangat penting. Yang kedua, tentang perang psikologi, perang saraf. Ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masa perang Ahzab, sebagai contoh. Perang Ahzab, Nabi turahkan seorang sahabat yang dia dah masuk Islam. Orang tak tahu dia masuk Islam. Dia minta izin dengan Nabi nak masuk dalam tentera Ahzab. Nak pecahkan tentera Ahzab ni. Dia jumpa dengan Abu Sufyan. Dia beritahu ketua kabilah sana tu niat tak baik. Dah ada tak betul dah. Jumpa yang sana Abu Sufyan ni begini-begini. Kabilah sini, akhirnya kabilah sampai kabilah tu berpecah sama dia. Ini peranan memecahkan musuh. Ini diizin oleh syarak. Jangan memecahkan kita sendirilah, memecahkan lawan kita, memecahkan musuh. Itu ada dalam Islam. Begitulah saraf. Saraf ni contohnya Khalid bin Walid. Bila melihat tentera Islam jumlahnya puluh-puluh ribu, tentera Rom ratus ribu,
Ada kata sampai 1 juta tentera Romawi. Lalu orang Islam kata, ma aktsara Rum wa aqallal muslimin. Khalid kata, ma aktsara muslimin wa aqallar Rum. Orang Islam kata, oh banyak tentera Rom, sikit tentera Islam. Khalid balik kata, oh banyak tentera Islam, sikit tentera Rom. Banyak kita dengan pertolongan Allah. Dia banyak kerana jiwa dia kosong. Ini termasuklah beri semangat. Penting. Memang kalau tengok luar ni kita sikit lah. Kadang-kadang kita kena tunjuk. Ada kadang-kadang juga taktik menunjukkan kita lemah supaya musuh jangan tahu kekuatan kita. Itu satu perkataan juga kita kena sedar. Contohnya dalam perang Arab Israel tahun 67 sebagai contoh. Tahun 67. Media-media Arab melaporkan tentera Arab sangat kuat. Boleh hancurkan tentera Israel bila-bila masa saja. Tunjuk kekuatan. Mesir boleh tumbang, boleh bawa Israel ini masuk dalam laut Mediterranean. Kuat tentera Mesir ni. Israel pula menggambarkan dia dionyanya. Dia lemah, dia lemah untuk tarik simpati orang. Akhirnya berlaku Israel mengalahkan Arab. Mengalahkan Arab. Itu berlaku. Kerana over confident. Ini berlaku. Silap. Dalam kita menebarkan maklumat. Itu kita kena sedar. Jadi maklumat ni penting. Kita kena sedar. Yang kedua, Malaysia ni tak sampai tahap negara maju, padahal kita hasil kita banyak pada orang. Kita ada sumber bumi kita sendiri, tenaga manusia kita sendiri. Negeri kita terletak dalam peta dunia tempat yang paling strategik. Selat Melaka, Laut Cina Selatan, tempat laluan. Tengah-tengah Asia Tenggara. Pasaran Asia Tenggara ni 300 juta umat Islam. Sangat besar. Patutnya kita dapat menjana ekonomi kita yang dapat menampung pekerja, dapat menampung segala-galanya. Mengapa terus dalam keadaan lemah dan lumpuh? Ini kerana salah urus, salah tadbir, salah didik. Kita kena sedar. Salah tadbir, salah didik. Ini satu. Peranan bahasa sangat penting. Kita melihat Korea bangkit dengan bahasa ibunda Korea. Jepun bangkit dengan bahasa ibunda Jepun. Jerman yang kalah Perang Dunia Kedua bangkit dengan bahasa Jerman. China bangkit dengan bahasa China. Mendidik rakyat dengan bahasa ibunda sendiri. Mengilmukan rakyat seramai-ramainya. Kita tak memperkasakan bahasa kebangsaan kita sendiri. Kalau nak bijak, kena belajar bahasa Inggeris, belajar bahasa asing. Ambil satu masa pula. Menghabiskan masa begitu saja. Akhirnya, pandai bahasa Inggeris untuk tengok internet je. Bukan untuk menambahkan perkasakan ilmu yang berlaku. Tidak meramalkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kita kena sedar, kebangkitan Islam zaman dahulu menterjemahkan ilmu-ilmu bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dan orang Eropah berlaku tamadunnya menterjemahkan tamadun Islam dalam bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Sampai sekarang penulisan ulama Islam dalam bahasa Arab tersimpan di Britain, di Perancis, di Belanda, tersimpan. Asal teks bahasa Arab tu ada lagi. Terjemah dalam bahasa dia, didik rakyat dengan bahasa ibunda sendiri, seramai-ramai mengilmukan rakyat dengan bahasa ibunda. Ini sangat penting. Tapi kita tinggalan masalah ini. Sebab itulah kita terbelakang. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita buka pusingan terakhir untuk soal jawab ataupun dialog, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang hadir, Yang Anda Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Hawang ataupun ayah cik kita. Ayah cik saya datang daripada Kuala Lumpur, ingin meminta nasihat daripada ayah cik kepada semua penggerak-penggerak anak muda yang sangat dahagakan kemenangan. Barangkali ayah cik mungkin boleh memberikan petua dan nasihat
Sebab zaman media baru ni Cik, everyone, yang penting apa? Siapa dapat sampaikan dulu, regardless betul atau salah. Siapa sampaikan dulu, dia menang dalam game ni lah. Sebab itu kawan-kawan PH kita tu, regardless menang ke atau betul atau salah, dia paling cepat dia nak sebarkan, yang penting viral. Sekarang semua nak kerja FYP ya Cik, FYP kan. Jadi mungkin apakah nasihat ayah Cik kepada anak muda, terutamanya teman-teman yang nak berjuang bersama wadah Perikatan Nasional dalam PAS, supaya kita mesti mendepani, nak terus pada tajuk lah, supaya kita mendepani cabaran globalisasi media ni dengan kaedah Islam, panduan Islam ayah Cik. Itu mungkin nasihat sikit pada Zain. Ayah Cik, boleh tak bagikan nasihat macam mana kita nak menang ke 6 PRN? Macam kempen lah. Mungkin nasihat sikit Cik. Yang kedua lah, nasihat kepada semua, persiapan sepanjang kita ini, insyaAllah. Silakan. Sebagai jawapan, saya jumpa Tun Mahathir lah. Walaupun di luarnya nampak berbalak, tapi di belakang baik, bincang-bincang. Dia jemput saya datang, rumah dia pergi. Dia sangat runsing melihat pilihan raya baru-baru ini, walaupun Perikatan Nasional mencapai kemenangan, dapat undi Melayu, undi orang Islam yang paling besar. PS dapat undi bukan Islam, tetapi peratus bukan Islam yang keluar mengundi 98%. Peratus orang Melayu yang keluar mengundi 68%. Ini sangat membimbangkan. Dan saya diberitahu oleh rakan saya, lepas mengundi dia pergi ke Tokyo. Dia jumpa di airport orang Cina nak balik ke Amerika, ke Australia. Tangan ada dakwah mengundi, balik mengundi daripada Amerika, daripada Australia, daripada England, daripada mana-mana. Balik mengundi. Sebab itu peratus dia sampai 98. Ini bahaya. Ini kesedaran orang kita dari segi perlunya kuasa umat. Sangat penting, wajib bagi orang Islam. Wajib diutamakan. Tapi orang kita masih pandang buat umrah sunat lebih afdal daripada mengundi. Sekarang belakang pergi buat umrah sunat, biar negeri ditakluk oleh orang. Kalau macam ni, negeri kita dikuasai oleh orang lah akan datang. Ini bahaya, kita tak sedar perlunya pilihan raya, perlunya politik. Dan kita baca dalam sirah Nabawiyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji selepas Fathu Makkah. Selepas Makkah ditawan, baru Nabi pergi Makkah, baru dia wafat lepas itu. Padahal boleh buat haji belum pada itu. Masa perjanjian Hudaybiyah sebagai contohnya, Nabi rindu nak pergi ke Makkah, nak masuk buat umrah, ditahan oleh orang musyrikin. Berlaku perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu dimeteraikan ayatnya, orang Islam tak dibenarkan umrah tahun ini, mesti buat umrah tahun depan. Nabi terima syarat itu. Dalam keadaan Nabi dah pakai ihram. Ihram dah pakai dah. Macam mana nak buat ihram? Tak boleh. Mesti kena umrah. Allah Ta'ala turun ke ayat fa in uhsirtum famastaysara minal had. Kalau kamu dihalang, tak boleh masuk, tak boleh buang pakai ihram, mesti bayar dam, sembelih binatang ternakan untuk buang, untuk tahallul dia panggilnya. Tak boleh. Lalu Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia supaya bertahallul. Umrah tangguh tahun depan. Sahabat-sahabat keberatan, kerana rasa terhina Jangan Hudaybiyah ni. Lepas tu kita kuat, masuklah, buat umrah berdali apa, perang lah. Tapi Nabi terima supaya tangguh tahun depan. Lalu
Saidina Umar minta Abu Bakar pujuk. Abu Bakar kata dia Rasulullah, dia tahulah, dia bijak pada kita. Rupanya Nabi meletakkan bahawa perjanjian Hudaybiyah ni dari segi politik bermakna negara Madinah diiktiraf sebagai sebuah negara yang sah. Dengan sebab itu mereka berunding kemenangan moral politik ini dulu. Umrah ditangguh. Kita buat umrah dulu, tak mengundi. Ini politik tak penting, politik ni. Kita kena sedar politik ni ialah memerintah negara. Kita kena sedar Palestin jatuh ke orang Yahudi kerana apa? Mudah-mudah jual tanah ke orang Yahudi. Orang Yahudi beli mahal, jual tanah. Ulama bagi fatwa haram jual tanah. Tak ada orang cakap ulama, ada yang jual tanah. Orang Yahudi datang ramai, jumlah dia banyak, istihad negara Israel. Kita kena sedar. Singapura, apa jadi Singapura? Kalau kita tak ada kepahaman, macam Singapura lah, kita jadi macam itu. Kena kerja. Jadi kita tak ada kekuatan. Jadi menyebarkan kesedaran pentingnya orang Islam menguasai politik hendaklah dilakukan dengan gigih. Kepahaman ni supaya masuk dalam diri orang kita. Bahaya kalau orang kita 68% keluar mengundi, orang bukan Islam 98%. Ini sangat bahaya. Jumlah dia sikit pun kalau kita tak keluar, dia boleh menguasai. Alhamdulillah baru-baru ni dalam parlimen, ahli parlimen yang Melayu Islam Bumi Putera 160-170 sudah mencecah majoriti 2/3. Tetapi kerana kita berpecah, patutnya boleh menguasai. Ini hal orang politik pula tak mau bersatu. Contohnya di Perak, di Pahang, kita dapat kursi besar, bergabung dengan UMNO boleh buat kerajaan. Di Perak boleh buat kerajaan di Pahang. Tapi orang UMNO kata kalau kita kerjasama dengan PAS akan bunuh UMNO. Bila PAS nak bunuh UMNO? Yang berlakunya PAP bunuh UMNO di Singapura, bukan PAS yang bunuh. Ini masuk dalam kepala ni. Bagi ulama UMNO, saya tahu ulama yang buat muzakarah ni ada benda-benda macam ni. Itu perkara sangat penting. Jadi kepahaman tentang perlunya penglibatan dalam politik sangat penting. Walaupun orang tu dia tak mahu politik, dia kena sedar inflasi, kenaikan harga barangan, kenaikan itu, ini adalah pengaruh politik. Politik menguasai semua. Bila orang kuasai politik negara, semua dia kuasai belaka. Ekonominya, masjid suraunya, termasuklah yang masjid surau ni. Dia tak mahu politik. Kalau orang lain naik kuasa politik, dia akan roboh surau. Dia boleh buat semua. Jangan kuatkan bank, tak boleh. Jangan main. Bila politik hilang, habisnya agama dia sapunya. Jadi kedudukan politik ni sangat penting. Wallahu a'lam. Saya kira ada soalan satu lagi yang terakhir untuk malam ni dialog, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hafizul Badrul Isham dari Teluk Intan, kawasan angkat Sungai Burung Tanjung Karang. Soalan saya berkaitan dengan TikTok. Kalau kita tengok TikTok ni kebelakangan 2-3 tahun kebelakangan ni semakin ramai asatizah yang masuk ke dalam TikTok. Dan begitu jugalah dengan pemuda-pemuda, anak-anak muda yang ada jiwa Islam ni, dia masuk dalam TikTok. Dan hasilnya kita boleh tengoklah dalam pilihan raya baru ni, anak-anak muda dia ada gelombang untuk menyokong parti yang membawa Islam. Cuma di sana ada segelintir asatizah yang ada pandangan yang berbeza, yang dia melihat TikTok ni ada yang agak ekstrim sampai mengharamkan untuk asatizah ataupun ahli-ahli gerakan Islam ini menyertai TikTok. Yang agak kurang ekstrim sikit, dia tak benarkan atas faktor antaranya disebabkan TikTok ini ada konten-konten maksiat, seolah-olah mempromosikan orang-orang muda ni untuk masuk ke dalam platform yang mempromosikan maksiat. Jadi nak tanya pandangan ayah cik lah berkaitan perkara ni, bagaimana adakah kami ni yang influencer-influencer TikTok ni teruskan menyebarkan ilmu Islam
dalam TikTok ini ataupun nak kena delete semua akaun-akaun. Itu yang pertama. Yang kedua, ringkas, tengah hari tadi Tuan Guru Yaci ada sebut tentang pintu terbuka, dinding roboh, atap bocor, berkaitan dengan kerajaan hari inilah. Nak tanya tentang pandangan bacaan ayah cik, agak-agak bila ayah cik boleh pimpin kami masuk pula dalam rumah tu. Yang soalan akhir tu yang mantap tu tuan-tuan. Okey, jadi silakan Tuan Guru ayah cik. Dan simpulkan sekali. Yang pertama, pada ustaz yang nak haram TikTok ni suruh dibaca surah Syu'ara. Surah Syu'ara, akhir surah Syu'ara tu. Tuan sebut tentang penyair ni mengarut illa allazina amanu wa amilus solihat. Malaikat mereka yang beriman mengerjakan amal yang soleh, dapat pahala. TikTok begitu jugalah. Samalah. Kita guna untuk apa? Untuk kebajikan, dapat kebajikan. Oleh kerana ini senjata yang sangat penting, kita tak boleh tinggal senjata ni. Tuhan sebut dalam Quran, idulahum mastata'tum min quwwah. Sedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Ini kuwah tu dengan isim nakirah. Min quwwah, dengan kekuatan. Apa makna kekuatan? Tak sebut pedang ke, panah ke, TikTok ke, apa ke, tak sebut. Ini isim nakirah. Mana apa sahaja kekuatan yang boleh menguatkan Islam, kekuatan media. Apalagi Islam mendahulukan pendekatan damai. Perang ni paling akhir sekali. Maka TikTok ni ialah pendekatan damai. Kita mesti manfaatkan. Kadang-kadang ustaz kita ni dia ngaji kitab kuning. Dia tak baca sejarah kitab kuning, dikarang di zaman kitab kuning tu ditulis. Ada perkataan-perkataan yang istilah zaman dia tak ada dalam kitab kuning. Pernah satu masa dulu ulama-ulama mengaji kitab kuning ni, interest bank tu halal. Kenapa? Dalam kitab kuning sebut riba je haram, tak sebut interest. Istilah, perkataan. Dia baca dalam kitab kuning, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, macam-macam mazhab-mazhab. Nasionalisme, kapitalisme, komunisme, tak ada. Tak ada dalam kitab ni. Oleh kerana itulah Pak Hamka pernah sebut dalam salah satu buku dia, di Indonesia ada Pak Kiai bersyarah di atas pentas komunis. Tolong kempen Pilihan Raya Parti Komunis Indonesia. Kiai. Kenapa? Baca kitab kuning. Tak ada komunis dalam kitab kuning, tak ada. Ini sama ni, TikTok tak ada dalam kitab kuning. Kita kena sedar, ada perkara yang nas qata'iyah, nas yang umum. Bila keadaan berubah, perkataan dia berubah. Kita kena sedar. Contohnya, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Bermesyuaratlah kamu. Tak sebut mesyuarat ni berapa jumlah ahli mesyuarat. Nak disuruh meja bulat ke, 4 segi ke, macam mana, tak sebut. Mesyuarat, tapi mengikut keadaan masa. Begitulah dalam masalah menyediakan kekuatan, keadaan masa. Kekuatan roh, kekuatan fikiran, kekuatan akal, kekuatan kepahaman. TikTok ni adalah senjata. Senjata biasalah, nak guna untuk merampok pun boleh, nak guna untuk pertahankan diri pun boleh, semua. Jadi kalau kita haram kata mutlak, itu tak boleh. Yang pentingnya ialah kita mesti gunakan segala senjata yang ada mengikut zaman. Apalagi kesan dia, kita tahu kalau biar TikTok ni senjata musuh yang masuk dalam bilik-bilik rumah, lebih bahaya pada peluru lagi, masuk dalam kepala. Jadi kalau orang guna senjata ni masuk dalam kepala, kita guna senjata ni masuk dalam kepala dia. Ini kena sedar. Atas kita nak menggunakan itu, ini tanggungjawab. Jangan kita haramkan mutlak, itu tak boleh. Itu salah. Jadi saya harap baca satu syarat menerangkan ini semua.
Kerana penyair-penyair ni rasa risaulah bila Tuhan kata penyair-penyair ni banyak khayal, banyak apa. Tuhan sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka yang beriman mengerjakan amal yang soleh. Dengan syair dapat pahala. Lalu Hasan bin Thabit lain sahabat-sahabat Nabi ni, penyair-penyair Abdullah bin Rawahah, penyair-penyair yang handal, yang beri semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Ramadan ni wa yaquluna mata hu qul asa an yakuna qariba. Mereka tanya bila berlaku, insya-Allah dekat. Ya. Alhamdulillah, itulah dia sesi dialog yang telah berlangsung dengan begitu baik. Banyak butir-butir ilmu yang kita boleh semat, banyak pengalaman-pengalaman yang berharga daripada zaman dahulu ke contemporary punya isu. Dan moga-moga kita dapat simpulkan cabaran memang tetap ada, dan ada kalanya cabaran itu menjadi pemangkin untuk kita lebih kuat menghadapi musuh kita, untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Teruskan menggunakan segala kekuatan yang ada, khususnya dengan media sosial yang ada, sebab dia tidak ubah seperti mana teknologi, seperti mana pisau. Pisau boleh digunakan untuk siang ikan, siang sayur. Pisau juga boleh digunakan untuk membunuh. Tetapi bukan kita blok media sosial itu, tetapi kita orang yang menggunakan itu perlu ada guideline amal soleh, perlu ada guideline beramal untuk bersemangat menyebarkan dakwah dan sebagainya. Sebab pada ucapan permulaan tadi, Tok Guru kita memulakan dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kita pendakwah, penyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Moga-moga terus berjalan dengan baik, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada ayah cik yang sudi untuk berdialog pada malam ini. Terima kasih hadirin hadirat yang sudi kekal sehingga ke akhir rancangan. Moga-moga ada kebaikan pada dialog ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.